بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Perihal mandi wajib. Tentu. Orang-orang yang berhadas disebabkan ia dalam keadaan junub, jenabah atau kerana ia perempuan kedatangan haid diterangkan hukumnya dalam Al-Quran. Fa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub berhadas besar maka bersucilah dengan mandi wajib. Kata Allah, bila kamu berjunub hendaklah kamu bersuci. Itu asas Quran. Dalam hadis Nabi ajar macam mana nak bersuci. Dalam kitab fiqh diperhalusi lagi cara-cara bersuci. Itu. Wala junuban illa abiris sabil hatta taghtasilu. Dan jangan pula kamu menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci. Jangan kamu menghampiri masjid. Maksudnya jangan kamu duduk dalam masjid ketika kamu berjunub, kecuali kamu nak lalu saja, lintas saja tak apa. Katakanlah tak ada jalan lain, kita nak ambil barang dalam masjid, kita ni ada haid, ambil boleh, lepas tu keluar. Nak duduk dalam masjid dalam keadaan haid, jangan, tak boleh, dilarang. Habis. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathur fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan. Apa jauh diri? Jangan bersetubuh isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Jauh diri itu maksud bersetubuh. Kalau zaman jahiliah jauh diri itu perempuan haid itu dia asing terus. Suami duk asing, isteri duk asing. Bahkan masa tu pakaian apa semua tak boleh campur, masak makan apa semua tak boleh makan sebab kotor perempuan berhaid ni. Tapi bila ada kedatangan Islam, orang perempuan haid boleh duduk sekali, boleh makan sekali, masak makan minum apa semua boleh. Itu Islam ni mudah. Jahiliah dulu lagi susah. Gitu. Cuma tak bolehnya bersetubuh. Adapun lain-lain sama. Itu. Dalam masa datang darah haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Jangan kamu hampiri mereka bersetubuh sebelum mereka bersuci. Tak boleh, selepas bersuci baru boleh bersetubuh. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah menurut jalan diperintahkan Allah kepada kamu. Bila mereka suci, datangilah mereka seperti mana diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Maksudnya macam mana? Janganlah kata bila perempuan tu bersuci, dah suci kamu boleh ikut dan tak. Ada cara-cara dia yang dibenarkan, ada yang diharamkan. Contoh, bersetubuh macam biasa diharuskan. Bersetubuh melalui dubur walaupun isteri kamu diharamkan. Ada di akhir zaman ni macam tu. Isteri dia tapi dia bukan guna seperti mana disuruh oleh Allah Ta'ala, tapi diguna yang dilarang. Bila dia bersuci kata Allah, gunalah jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Allah Ta'ala mengasihi orang yang banyak bertaubat. Allah Ta'ala mengasihi orang yang mensucikan diri. Maksud, kalau bersetubuh ketika isteri dalam haid itu kotor, tak bersih. Ataupun isteri kamu tidak ada haid tapi kamu
bersetubuh melalui dubur ataupun bahasa panggil liwat melalui dubur, itu juga tidak bersih, yang Allah Ta'ala tak kasih. Itu. Jadi ada dua di situ yang kena jaga. Berdasarkan ayat-ayat suci ini dan hadis-hadis Nabi SAW, alim ulama yang menghuraikannya menyatakan bahawa yang mewajibkan mandi ialah 6 perkara. Ada 6 perkara yang wajib mandi. Pertama, keluar mani semasa jaga atau ketika tidur. Bila mani keluar, semasa jaga dia keluar ataupun ketika dia tidur, maka dia wajib mandi. Jaga ni keluar saja-saja ataupun dia mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi. Atau ketika tidur dia bermimpi, maka wajib dia mandi. Yang kedua, bersetubuh. Bersetubuh wajib dia mandi walaupun tak keluar mani. Dia bersetubuh tak keluar mani pun, maka wajib dia mandi. Itu. Yang ketiga, haid. Haid, bila berhenti daripada haid, wajib dia mandi. Yang keempat, nifas. Nifas ni darah beranak ataupun darah haid juga nifas ni. Kerana orang perempuan ketika dalam haid, ketika dia mengandung tak keluar haid. Lepas pada dia beranak, keluarlah darah haid yang terkumpul selama ini. Darah haid yang terkumpul. Maka darah tu tak dipanggil darah haid, dipanggil ni nifas. Bila kering nifas tu, kena mandi. Ada hukum dia ke depan tu. Yang kelimanya bersalin, beranak. Beranak ni kena mandi. Kerana anak tu jadi daripada mani, bila keluar anak dikira macam keluar mani. Sebab tu dalam hukum nak kena mandi hadah ni, walaupun dia gugur seketul darah beku, dia gugur seketul darah beku, tu tak panggil beranak lah, Melayu panggil gugur. Walaupun gugur seketul darah beku pun wajib juga dia mandi. Dia mandi. Itu. Yang kena mati, yakni apabila seorang mati, wajiblah ia dimandikan oleh orang-orang yang hidup. Hak 5 tadi ni dia kena buat sendiri. Orang tak lain tak payah buat, dia kena buat diri dia sendiri. Yang ke-6 ni tak boleh buat diri sendiri, orang kena buat. Pasal apa? Dia mati. Kalau orang mati mandi dia sendiri, pakat lari habis. Macam mana dia nak mandi dia? Orang kena mandikan dia. Itu. Baik. Mengenai orang yang junub diterangkan seperti berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jalasa baina syu'abiha arba' summa jahada faqad wajabal ghuslu." Rahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, yang bermaksud apabila ia laki-laki bersetubuh dengan perempuan, maka sesungguhnya wajiblah mandi atas keduanya. Laki-laki pun kena mandi, perempuan pun kena mandi. Bersetubuh saja. Keluar mani tak keluar mani tak kira. Itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam huraian Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Munzir dengan lafaz yang lebih tegas lagi. Maksudnya, apabila seorang suami bersetubuh dengan isterinya, maka keduanya diwajibkan mandi. Menurut riwayat Muslim pula, hadis ini ditambahkan hujungnya, itu walaupun tidak keluar mani. Dalam hadis tadi kata bersuruh mandi saja. Bila bersetubuh, ada hadis lain tambah bagi jelas, walaupun tak keluar mani kena mandi. Gitu. Faham dah? Gitu. Jelasnya apabila berlaku persetubuhan sama ada keluar mani atau tidak, maka keduanya wajib mandi. Wajib mandi kerana mereka sudah menjadi orang junub. Sudah jadi, yakni orang yang berjanabah atau berhadas besar. Dia sudah jadi orang junub, kena mandi. Demikian juga hukumnya orang yang keluar mani semasa jaga atau semasa ia bermimpi ketika tidur, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berikut. Gitu. Macam mana? Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala taghtasilu. Rawal Bukhari wal Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan mengenai perempuan yang melihat dalam mimpinya seperti yang dilihat oleh laki-laki. Sabdanya, hendaklah perempuan itu mandi. Ada ingat kawan laki-laki je. Orang perempuan pun kalau dia mimpi macam mimpi laki-laki keluar mani, dia kena mandi tak? Kena, kata Nabi. Kena mandi. Itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Selain daripada hadis yang tersebut, banyak lagi hadis-hadis yang berlainan lafaznya tetapi bersama-samaan maksudnya. Banyak hadis-hadis. Sebab tu kalau kita jumpa hadis, mengaji hadis, lebih kurang saja. Tapi hadis tu lebih kurang saja. Tapi hadis ni banyak. Hadis 1, hadis 2, hadis 3, kadang berpuluh-puluh. Macam kalau kita baca Sahih Bukhari. Kalau ni kuliah-kuliah kita sini banyak sebenarnya, bagi ada kesempatan. Subuh, tiap-tiap pagi subuh saya baca kitab tiap-tiap hari. Kalau saya tak kita lain lah. Pukul 8.30 kita ada kelas lagi pengajian kat sini. Bagi hak tua-tua benceng apa semua tu. Ustaz Salahuddin nak duduk sini, dia mengajar hari Isnin, Selasa. Saya Rabu, Khamis. Rabu Khamis. Ini mengaji kitab banyaklah kita mengaji. Itu program kecil-kecil itulah kok nak tumpah. Itu. Jadi bila kita belajar hadis-hadis banyak, kita belajar hadis banyak, kita jumpa banyak hadis-hadis. Itu. Tapi dia tak maulah letak hadis lah banyak, kerana di sini dia nak tumpu kepada fiqh. Tumpu pada ilmu fiqh. Sebab tu kata ilmu fiqh ni tuan-tuan, ilmu yang nombor 1 sekali difardukan. Lepas tu baru ilmu tauhid, lepas tu baru ilmu tasawuf. Ilmu tauhid ni berkaitan dengan akidah. Ilmu fiqh berkaitan dengan ibadah. Ilmu tasawuf berkaitan dengan hati. Betul lah, kalau akidah tak betul, ibadat semua tak sah. Ilmu akidah ni, dulu orang belajar tentang akidah, belajar daripada Quran dan hadis. Nabi ajak terus para sahabat tentang akidah Islam. Sahabat-sahabat ajar pada tabi'in tentang akidah Islam terus. Bila mari ke belakang zaman Abu Mansur Maturidi, Imam Abu Hasan Asy'ari, dia menyusun ilmu tauhid ni. Itu timbulnya ilmu sifat 20. Ilmu sifat timbullah kitab-kitab tauhid. Kitab-kitab tauhid. Itu cerita dia. Yang kita belajar. Ini kena belajarlah yang tu pun. Yang panggil ilmu usuluddin. Fiqh ni awal lagi dibukukan. Kitab-kitab fiqh ni awal lagi dibukukan, dijadikan pelajaran. Awal lagi pada ilmu tauhid. Awal lagi. Tu cerita dia. Jadi kalau kira fiqh dengan tauhid ni, mana awal lagi dibuku, disusun dia apa semua ni, fiqh dulu. Lepas tu baru ilmu tauhid. Tu nama dia. Baik. Kesimpulan, apabila seorang perempuan sama ada ia bersuami atau belum, bermimpi melihat dirinya bersetubuh dan setelah itu terjaga, ia melihat air mani pada pakaian dan tempat tidurnya, hendaklah ia mandi wajib, mandi hadas besar. Sebaliknya, kalau ia tidak melihat mani dan tidak ada kesan-kesannya pada badan atau pakaian, maka ia tidak diwajibkan mandi. Kalau dia mimpi tu mimpi persetubuhan. Gitu. Jadi nak tahu kelak mandi tak kelak mandi, dia kena tengok lah. Kalau kain dia basah, nampak kesan-kesan mani tu ada, dia kena mandi. Tapi kalau tak ada, nampak kering elak apa semua, tak kena lah. Walaupun dia mimpi bersetubuh. Sebab apa? Dia tidur, mana dia tahu keluar tak keluar. Nak tunggu jaga baru tahu. Tidur mana tahu. Faham ke tak? Gitu. Dia tak tahu. Tapi memanglah mimpi begitu. Cuma dia tak tahu keluar tak keluar. Masa jaga, kalau dia mimpi lagu tu, dia kena tengok lah. Kalau ada kesan pada kain dia, tak kira baik laki-laki atau perempuan, maka dia kena mandi. Kalau tak ada, tak kena mandi lah. Walaupun dia mimpi persetubuhan, tapi tak keluar. Itu cerita dia. Begitu. Baik. Kalau pula ia tidak bermimpi apa-apa, tetapi setelah ia bangun daripada tidurnya tapi air mani pada badan atau pakaian, maka ia wajib mandi. Kalau pula ia tidak bermimpi apa-apa, mimpi apa pun tak, tetapi setelah ia bangun daripada tidur, didapati air mani pada badan dia
atau pakaian dia. Tak ada mimpi apa-apa. Tengok air mani. Dia kenal lah mana mani tak mani, dia kenal. Maka nak buat macam mana? Maka ia wajib mandi. Kena mandi juga. Faham tak? Mandi ni mandi wajib lah. Sebab tu kan bagi kita yang biasa-biasa memang tiap-tiap pagi duk mandi sebelum subuh. Tu mandi. Kalau dia mandi wajib, dia kena niat. Kata dia mandi biasa, memang malam tu dia berhadas, dia tak niat. Mandi tadi boleh pakai tak? Tak boleh. Sebab innamal a'malu binniyat, tiap-tiap amalan terletak kepada niat. Yang tadi mandi biasa, yang ni bukan mandi biasa, ni mandi hadas. Jadi mandi hadas kena niat ketika air kena pada tubuh dia. Jadi kalau mandi tak ada niat, mandi biasa macam adat dia, memang tiap pagi mandi, tak pagi mandi. Memang kita ada hak apa dia ni, hak duk sembang subuh apa semua tu tak selesa kan. Kalau kita tak mandi pergi sembahyang rasa macam mana tak tahu. Mandi bersih apa semua kita main rasa lega sikit, tak kira lah beradah tak beradah. Tapi kalau dia beradah besar, dia mandi lah. Mandi pun dia lengkap, cukup lengkap elok apa semua, tapi tak ada niat. Tak ada niat. Maka dikira tak? Tak. Dia kena mandi lagi. Hak semayang tadi tak sah. Kena semayang lagi. Nah, dia kena semayang lagi. Kenapa? Dia tak niat tadi. Nah, mimpi keluar mani. Atau dia tak mimpi tapi dia tengok mani keluar pada kain dia basah apa semua. Itu. Baik. Demikian juga hukumnya mengenai orang laki-laki, sama ada masih masih teruna atau telah beristeri. Tak kira lah teruna ke atau beristeri ke, kalau dia keluar mani bermimpi ataupun keluar mani saja-saja, maka dia kena mandi hadas besar. Sebabnya hadas-hadas yang tersebut ditujukan kepada kaum perempuan, kerana yang bertanyakan masalah itu ialah perempuan Ummu Salim namanya, tetapi hukumnya meliputi laki-laki dan perempuan. Saya tanya pula, pasal apa hadis tadi cerita orang perempuan bukan cerita orang laki-laki? Hadis tadi yang tanyanya orang perempuan, nama dia Ummu Salim. Jadi tentulah Nabi cerita tentang perempuan. Orang laki-laki bermimpi sama lah. Gitu. Baik. Demikian juga hukumnya kalau seorang keluar maninya dalam masa jaga, sama ada disengajakan atau yang keluar dengan sendirinya, yakni ia wajib mandi hadas besar. Dia bagi keluar sengaja ataupun keluar dengan sendirinya, maka wajib juga dia mandi hadas besar. Itu cara mandi jinabah. Nak mandi itu lagu mana? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda summa ya'khudhul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri summa hafana ala ra'sihi salasa hafanatin summa afadha ala sa'ir jasadi summa ghasala rijlaihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Daripada Aisyah. Hadis ni pada Sayyidah Aisyah. Isteri lah tengok suami mandi. Oleh Siti Aisyah ni dia tengok Nabi mandi macam mana. Dia cerita lah. Jadi kita dengar lah macam mana Nabi mandi. Lepas tu panding dia tengok hak kita buat ni sama ke tak macam Nabi buat. Itulah tujuan mengaji, nak tahu hak tu lah. Baik. Radhiyallahu anha, katanya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mandi janabah, Rasulullah mandi macam mana? Ia mulakan dengan membasuh kedua tangannya. Nabi basuh kedua tangannya. Kemudian ia curahkan air dengan tangannya ke kanannya, ke tangan kirinya. Kemudian ia curahkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Lalu ia membasuh kemaluannya. Nabi curahkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu Nabi basuh kemaluan dia. Maknanya cedok air, curah air, ambil tangan dengan tangan kiri, Nabi basuh kemaluannya. Itu. Kemudian ia berwuduk. Lepas tu Nabi berwuduk. Kemudian ia mengambil air, lalu
Kemudian ia mengambil air, lalu ia celah-celahkan jari-jari tangannya. Masuk air, Nabi celah-celahkan jari tangan kanan dia. Ni celah-celah jari tangan kanan, tangannya di pengkar-pengkar rambut. Ada. Kemudian ia mengambil air, lalu ia celah-celahkan jari-jari tangannya di pengkar-pengkar rambut. Ambil air, celah-celahkan jari tangan di pengkar rambut. Begitu. Kemudian ia mencedok air dan menuangnya di atas kepalanya. Lepas tu baru Nabi tuang di atas kepala 3 kali. Kemudian ia curahkan air meliputi seluruh badan. Kemudian ia membasuh kedua kakinya. Tertib kita buka kepala baik habis. Nabi lain. Itu Nabi basuh pergelangan tangan, ambil air, bubur tangan kiri basuh kemaluan, lepas tu Nabi celup tangan, cuci rambut dia, celah-celah jari rambut, lepas tu baru Nabi jeruih seluruh tubuh. Itu. Itu cara Nabi mandi hadas. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan cara mandi jinabah hadas besar meliputi perkara-perkara fardu dan yang sunat. Baik, fardu disebut dulu. Menurut huraian ulama, fardu mandi 2 perkara. Pertama, niat. Kena niat. Yang kedua, meratakan air pada seluruh badan meliputi kepala dan rambutnya. Ratakan air seluruh badan meliputi kepala dan rambut kepala. Kena rata air semua. Jelasnya hendaklah ia membasuh kulit badan yang meliputi rambut dan bulu dan menggosok di celah-celah badan seperti 2 telinga, 2 ketiak, lapis-lapisan perut. Lapisan perut. Tahu tak pasal apa sebut lapisan perut? Perut borai tu berlapis-lapis. Gitu. Berlapis tu kena angkat sikit. Itu. Kena bagi sampai kot celah-celah tu tak sampai. Itu. Dan kelingking. Dan kangkang. Kelangkang. Kangkang. Gitu. Dan celah-celah kuku. Hak sempit-sempit tu. Celah-celah kangkang. Lapisan-lapisan perut, celah-celah kuku, ni telinga ni kadang-kadang kita lupa ni nak korek-korek telinga ni. Ni lubang ni. Ni anggota luar ni, lubang-lubang ni pun kena cuci semua. Tu cerita dia. Ni ulama-ulama susun perkara-perkara yang wajib kita kena buat ketika mandi hadas. Itu. Dia mandi hadas ni syarat dia niat ratakan air pada seluruh tubuh. Jadi kawasan yang tak rata tu lah yang kita kena beringat. Apa dia? Telinga. Perut-perut yang berlapis. Orang panggil. Batu kadang kalau kita nak kena duduk kan kena biri. Kalau kita biri tak boleh sampai, kena cangkung. Apa semua. Bagi air sampai pada seluruh tubuh. Mandi wajib. Habis. Sunat. Di antara sunat-sunat mandi, mengambil wuduk dengan sempurna meliputi fardu dan sunat sebelum mandi. Sebelum mandi, ambil wuduk bagi sempurna. Yang wajib, yang sunat dalam wuduk. Menggosok seluruh tubuh. Masa mandi tu gosok. Kalau tak gosok pun rata air tak apa, tapi sunat gosok. Mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Basuh anggota kanan dulu. Mengulangi tiap-tiap perbuatan sebanyak 3 kali berturut-turut. Tu sunat berturut-turut. Yakni segala perbuatan mandi hendak dilaku bersambung-sambung daripada awal hingga ke akhirnya. Mandi sampai sudah. Jangan mandi sekerat, tinggal goreng lauk dulu, lepas tu saja sambung pula. Tu tak berturut-turut. Sah. Sah mandi gitu sah, tapi tak sunat. Ataupun tengah-tengah mandi ada orang panggil. Keluar pula. Pergi sembang dulu. Lepas tu saja sambung balik. Boleh tak sambung balik? Boleh. Tapi elok sambung sampai habis lah. Mandi sampai habis. Kata mandi-mandi saatlah no. Tunggu saat nak pergi sambung mandi hadas pula. Dia bodoh pula hebat kat orang lagu tu. Tu cerita dia. Dia eloknya mandi berturut-turut.
Ni turun. Tapi kalau tak berturut macam tadi berlaku, orang panggil keluar, dia kira api baik, apa orang mai hantar ikan, hantar surat apa semua, dia sambung balik, boleh tak? Dia sambung balik? Boleh, kerana berturut-turut itu sunat. Nah tu cerita dia. Baik. Syarat-syarat mandi. Syarat-syarat mandi sama seperti syarat wuduk yang telah diterangkan dahulu. Kalau ia mandi sedang badannya ada sesuatu yang mengubah air, itu kena buang dulu make-up tu. Atau sesuatu yang menegah air daripada sampai kepada kulit, kena buang juga. Tidak sah mandinya sehingga ia menghilangkan benda itu dengan membasuhnya. Ada cat, ada getah, ada apa-apa lagi kulit, apa dia ni, sisik ikan apa semua ni, kena pastikan benda tu. Kata kalau lepas mandi nampak ada, lagi kena masuk pula, kena basuh. Untuk mandi atas basuh tentulah. Basuh tentu. Kalau wuduk, kalau ada di tangan, basuh tangan, lepas tu kena sambung baliklah kepala kaki tu. Sebab dia tak tertib, mandi ada dia boleh mandi sekaligus gitu. Jadi kena pastikan tidak ada yang menyekat daripada sampai air ke kulit. Kalaupun ada sesuatu yang najis pada badan, hendaklah dibersihkan lebih dahulu. Ada najis-najis buang dulu. Pada badan dibersihkan dulu. Cara mandi jinabah meliputi perkara-perkara yang wajib dan yang sunat. Berdasarkan hadis yang ke-36 yang lalu dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama menerangkan bahawa cara mandi jinabah yang sempurna adalah seperti berikut. Pada mulanya hendaklah membasuh kedua tapak tangan. Kemudian membasuh kemaluan dan bahagian kelilingnya. Basuh kemaluan dan bahagian keliling kemaluan. Tak payah abang aku no. Basuh. Itu. Kemudian membersihkan celah-celah dan lipatan anggota tubuh badan seperti ketiak. Basuh ke celah dulu. Celah-celah kelangkang. Kelangkang, celah kangkang dan sebagainya. Itu. Basuh semua. Hak mana yang payah dulu basuh. Pada ketiak, macam lipatan-lipatan, buat itu dulu. Jangan buat kita jeruh dulu basuh kemudian. Basuh yang tu dulu. Contohnya, dia bercangkung dulu, basuh dulu bawah. Bila cangkung mungkin bawah, halaqah dubur dia tu semua kena. Basuh yang payah-payah dulu. Tu dia sebut tu. Tangan, kemaluan tu depan belakang semua sekali. Ketiak mana basuh yang tu dulu. Lepas tu nanti bila kita mandi sekali senanglah. Satu. Yang keduanya tidak berlaku pembaziran air yang banyak. Faham tak? Tak berlaku pembaziran. Yang mandi lama sangat tu bukan apa-apa. Duk main tembok air kot jauh. Nada. Itu lambat tu sebab tu basuh dulu yang sulit tu. Kalau hak jenis perut borai tu pun mau belipat banyak tu, tarik nafas dulu naik atas. Bagi dia buka dulu hak belipat tu, basuh tali lipatan tu. Jadi cerita dia sekali bila kita jeruh itu jeruh sekali saja. Janganlah kadang dia mandi hadas saja setengah jam. Nada. Mau duduk dalam bilik ayat tu pun semua. Ingat kita baca ayat dulu membazir, tak perlu pun. Tak banyak pun guna air. Kalau ikutlah hadis Nabi mandi hadas, segantang air cukup. Kita bukan segantang. Macam banjir tu. Mandi apa semua terlajak sangat. Tu cerita dia. Betul lah. Ambil basuh pergelangan tangan, basuh kemaluan, basuh panggil punggung kena duduk, lepas tu basuh ketiak, apa semua lipatan-lipatan mana dah celah-celah telinga, basuh. Okey, dah siap dah yang tu. Jeruh ayat. Mudah. Jeruh sekali, jeruh dua kali, jeruh tiga kali, siap. Sebab tu dia ambil wuduk dulu. Kalau kita ambil wuduk, sebahagian besar tu dah kena dah. Anggota-anggota yang payah-payah tu. Jadi pembazir ni kita kena tengok termasuk dalam ambil wuduk. Jangan sampai teruk sangat kita membazir. Tu cerita. Akhirnya kita nak kena banyak ambil air. Padahal Islam tak suruh macam banyak pula banyak-banyak. Sedangkan duit tu pula tu boleh kita guna untuk orang lain. Untuk makan kita, minum anak-anak kita, kan sedekah tu mai pergi buat. Setelah itu berniat, niat mandi hadas besar. Lepas tu niat sambil menjuruh
menjeruh air ke atas kepala dan menggosoknya sehingga basah seluruhnya, meliputi muka, rambut, pengkar-pengkar rambut dan telinga dan luar dan dalam. Telinga luar dan dalam. Telinga ni luar dan dalam. Belah luar, belah dalam. Saya disebut telinga. Banyak kali disebut telinga. Pasal apa? Yang ni banyak kita lalai. Pasal dia ulang banyak kali telinga. Kemudian mencurahkan air ke atas badan sebelah kanan sebahagian depan, meliputi bau dan rusuk, terus ke paha dan kaki. Kemudian di atas bahagian belakang juga sebelah kanan. Kemudian atas badan bahagian kiri, bahagian hadapan dahulu. Kemudian bahagian belakang seperti disebut tadi. Tiap-tiap perbuatan yang tersebut hendaklah disertakan dengan menggosok-gosok kulit anggota itu dan mengulanginya sebanyak 3 kali supaya air dapat membasahinya dengan sempurna. Setelah itu berdoa dengan doa yang dibaca selepas wuduk yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu. Dia kata baca doa wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca doa tu. Soal niat mandi wajib tentulah dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan sa'adatan daran wa husnul khawatimah wa rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.